Dan akhirnya Benedetta yang akan diambil. Jadi soalan sekarang ni Adin, siapa jungle? Sebab dua-dua dia boleh letakkan di bahagian jungle. Benedetta jungle boleh, Pakito jungle pun boleh. Namun kita kalau kita lihat daripada penukaran-penukaran terakhir, Pakito yang akan diberikan tanggungjawab di bahagian EXP lane. Manakala Zaid Hakimi yang akan menggunakan Benedetta di bahagian jungle. Satu lagi soalan nak tanya. Ya. Sebab saya dah pernah lihat Benedetta jungle pakai Emblem Fighter, Unbending Wheel. Saya pernah lihat pakai Assassin. Jadi dekat sini, ketiga-tiga damage dealer maker bersifatkan late game dekat sini dengan Lunox, Link dan juga Cloud. Siapakah yang akan memberikan impact pada fasa awal game? Ya, itu memang sebuah persoalan. Apa kata Adin jawab? yang akan memberikan impact dekat late game memang apa yang dikatakan oleh karakter tiga hero itulah. Tapi dekat early game sekarang ini mungkin mereka perlu bermain dengan waktu sedikit untuk mendapatkan farming, untuk mendapatkan power spike terlebih dahulu. Akai boleh sepit, tapi kalau dapat sepit pun again perlukan damage, dan damage tu kena ada item barulah muncul damage itu. Ya, benar sekali. Tapi walaupun sekarang ni cakap pasal damage diterima oleh Zaid dengan cukup-cukup tinggi dan percaya untuk dapatkan Little Wonder sebenarnya. Itu sebuah perkara yang cukup berbaloi. Tiada masalah untuk Mirul. Dia percaya, bak kata Adin tadi, combo dia sebenarnya. Percaya ke atas Zaid Hakimi boleh untuk bertindak bersendirian, dan sekarang ni Mirul akan terus melakukan satu asakan ke atas Zaid di bahagian god lane. Disebabkan kekurangan dari segi damage, tak ada masalah untuk Zaid. Masuk di hadapan 4 ahli pasukan Kakal sebentar tadi dan juga mencolet Little Wonder. Dan kalau perkara ini berterusan disedari oleh pasukan Red Esports, ini akan memaksa mereka untuk bergerak dengan jauh lebih agresif lagi, terutamanya pada fasa awal game. Kerana inilah boleh dikatakan peluang terbesar untuk Red Esports mendapatkan kelebihan dengan lebih besar lagi, terutamanya menggunakan Benedetta sebagai jungler. Oh, dah level 4 tapi dia tidak ingin masuk terlebih dahulu. Masih lagi menggenggam Electro Final Blow tersebut terlebih dahulu kerana Turtle akan muncul dalam 10 saat. Tidak ingin melepaskan peluang untuk mendapatkan objektif tersebut, memandangkan dia sendiri pun menggunakan Demon Slayer selaku emblem untuk pusingan kali ini. Ya, dan Turtle pertama terus saja akan hidup dekat sini. Menjadi persoalan siapakah yang akan memulakannya terlebih dahulu. Tetapi kelihatan pasukan Kakak yang lebih bersedia di kawasan Turtle, dan pasukan Red Esports sedikit terlewat dekat sini telah pun ditarik oleh Rush Miao terlebih dahulu. Zaid Hakimi telah pun tiba. Begitu juga dengan Mirul, seperti ingin menghalau semula Kakak daripada keluar daripada kawasan Turtle di sini. Benar sekali. Yang mana pasukan Karakal tiada Ken berhampiran. Rasanya Mirul juga telah pun mengetahui kedudukan Ken. Oh, mam, dia tubuh dua orang pemain. Cukup besar damage yang telah pun diterima Minzal menggunakan heavy speed. Tetapi akhirnya cukup sulit untuk mendapatkan Zaid dengan adanya mobility yang cukup tinggi. Mam, pemain yang sangat fleksibel, pemain yang sangat berbahaya. Tak ada masalah. Seorang diri sahaja melakukan zoning di bahagian depan, di bahagian atas. Oh, Zaid Miao akan ditarik. Wow! Seakan-akan dah tahu, dah calculate apa yang boleh dilakukan oleh Zaid Miao. Satu iron hook tepat mengenai pemain itu. Ya, apabila telah melihat battle mirror image kat situ, tapi Mal dalam situasi bahaya. Mal pula telah pun dikejar sekarang ini. Akhirnya dengan Tempest of Blade terus sahaja ditusuk dan akhirnya ditumbangkan buat kali yang pertama. Mungkin terlalu yakin di mana pasukan Kakak telah pun beredar, tetapi tidak, masih lagi berada berdekatan. Sebentar tadi bukanlah satu pilihan yang wajar dilakukan, tetapi sekarang ni fokus terhadap Minzal. Cuba memberikan tekanan terhadap Zaid, tetapi Benedetta tiada masalah. Mobility yang cukup lincah untuk menyelamatkan diri sini. Bukanlah target yang mudah untuk dikunci. Ya, bukanlah target yang mudah, tetapi dia juga boleh untuk melakukan sesuatu sekiranya boleh untuk dihalau daripada team fight. Kerana kita tahu tim Akai ini bukan saja cepet. Alamak, sekarang Mirul pula bakal diberikan fokus. Tapi apa jawapannya? Kalau Mal masuk bahagian depan kembali, sudah tiada lagi engagement yang boleh untuk dilakukan. Namun Red Esports bakal bertindak berdisiplin terlebih dahulu, membiarkan saja pemain itu ditumbangkan dengan mudah oleh Karakal. Ya, dan sekarang di bahagian bawah, perlawanan yang agak lama di antara Rush Miao berhadapan dengan Mam dekat sini, tetapi Mam masih lagi ingin mengambil risiko untuk sedikit mengganggu cutting lane yang dilakukan oleh Rush Miao. Tetapi sekarang ni pada minit yang keempat, kill dimenangi sedikit oleh pasukan Kakal, lebih satu kill dekat sini, tetapi ekonomi masih lagi milik Red. Imbas nampaknya berjaya. Cantik sekali, tapi sekarang ni bagaimana pula untuk dilarikan diri? Ada backup daripada sisi kiri, tapi Zaid akan ditumbangkan. Damage besar daripada pasukan Karakal. Walaupun awak kata tadi damage daripada fasa early game, dia tak dapat sebenarnya. Purple buff tersebut berada di tangan Ken Miao. Oh, tak nampak sebentar tadi, tapi dan itu boleh dikatakan pembaziran yang agak besar, kerugian yang agak besar untuk pasukan Red Esports, dan terus saja pasukan Kakak memulakan Turtle yang kedua. Mam cuba untuk mengalah, tetapi Mam seorang diri. Ya, Mam berseorangan, tapi sekarang ini Turtle bakal berjaya untuk didapatkan dengan ketiadaan Zaid Hakimi sebentar tadi.
Satu kerugian untuk pasukan Red Esports. Tapi sekarang ni Minzal cuba untuk masuk. Namun flicker dibazirkan. 2 flicker sebenarnya dibazirkan oleh pasukan Karakal. Mam cuba untuk bertahan. Nyawa yang cukup rendah. Dan akhirnya mungkin dia akan lakukan clearance sebelum dia sebelum dia pulang. Tapi Ken ada berhampiran. Ken mungkin akan berjaya untuk dapatkan kill dengan cukup mudah. Mam akhirnya bakal dibiarkan bersorangan untuk pulang buat seketika waktu. Masih lagi selamat, masih lagi berjaya melakukan tugas untuk clearkan minion wave menyebabkan pasukan Kakal tak boleh memberikan serangan ataupun tekanan di bahagian bottom lane sebentar tadi. Mirul bersembunyi, mungkin ingin mencari peluang untuk menangkap Z Miao dekat sini kalau tak disedari. Dan di mana Z Miao sekarang ni seorang diri sahaja. Rotasi telah pun dilakukan oleh Red Esports. Conceal telah boleh guna pakai, terus saja mencari Z Miao, tapi Mirul dia ke arah yang salah. Zaid Hakimi mungkin akan tertangkap di sini. Minzal dengan satu engagement yang baik tapi masih lagi tidak berjaya untuk mendapatkan apa-apa. Mam, nyawa yang cukup rendah. Seakan-akan sukar sebenarnya Paku Ito ini untuk menentang dengan Tamus sebagai EXP. Ya, terutamanya pada fasa awal game di mana Tamus memang boleh dikatakan Raja EXP laner pada fasa awal game. Jadi Mam perlu bermain dengan berhati-hati, mengharapkan spell Bam untuk sustain balik nyawa yang telah pun hilang. Tetapi Rashmia pastinya akan terus memberikan tekanan tanpa henti terhadap Mam. Oh, benar sekali. Tapi Ken Yao telah pun tiba. 2 lawan dengan 1 macam tak adil. Mam akan ditumbangkan. Tempest of Blade digunakan pakai, tapi Mam masih lagi mampu untuk bertahan dengan heavy left punch, memberikan dia serba sedikit shield untuk pemain ini terus melarikan diri sebentar tadi. Mekanik yang begitu tinggi daripada Mam telah pun dipamerkan dekat sini. Bukan mudah untuk menjatuhkan beliau, tetapi di bahagian atas Minzal. Ya, Minzal akan berjaya untuk dikuncikan, tapi Mirul pula dalam kedudukan yang akan berbahaya. Akan ditumbangkan Bad Boy, dapatkan 1 kill. Tapi lihat Blazing Duet berjaya untuk menghalau pemain-pemain dari pasukan Red Esports. Merangkak sedikit demi sedikit. Flicker akhirnya digunakan oleh Ash untuk melarikan diri dengan nyawa yang cukup rendah. Kita sangkakan di mana pasukan Kakal akan menghadapi sikit masalah pada fasa awal game. Tetapi perkara yang sebaliknya telah berlaku ketika ini. Red Esports daripada segi kill, daripada segi counter telah pun kalah kalau dibandingkan dengan pasukan Kakal. Benar sekali. Itulah apa yang berlaku. Total berjaya untuk didapatkan buat kali yang kedua oleh Zaid Hakimi. Akan tapi masih lagi sukar untuk pasukan ini mengawal daripada segi map. Itu apa yang dikatakan oleh Karakuri. Tapi kali ini saya memang nak tengok sangat itemization Zaid Hakimi. Ini adalah banner Tatang seperti apa yang sering dilakukan oleh pemain-pemain yang lain. Ya, Curse Helmet digunakan dekat sini menggunakan mental sebagai tank. Namun begitu, ianya menjadi soalan bagaimana pula Red Esports ingin mengeluarkan damage pada fasa awal game kalau Benedetta ini digunakan sebagai roamer. Minta maaf, sebagai tank. Dan ini yang menyebabkan mereka tidak mempunyai damage untuk bergerak dengan lebih agresif. Walaupun bagaimanapun Red Esports berjaya membalas semula pengambilan di bahagian atas. Tetapi Mam 3 orang pemain, 3 ultimate dibuka untuk main ini saja ditumbangkan. Bad Boy akan ditarik ke belakang. Satu penggunaan pelatihan yang baik. Tapi Tempest of Blade fokus pada Ash. Namun akhirnya Karakal bakal mengundurkan diri kerana mereka berjaya untuk mendapatkan objektif yang diinginkan, berjaya untuk mencapai target utama mereka. Rotasi yang fantas daripada Red Esports untuk membalas dendam semula terhadap kill yang telah pun berjaya didapatkan oleh pasukan Kakak. Namun begitu, pada minit yang ke-8 boleh dikatakan situasi yang agak seimbang daripada segi ekonomi. Perbezaan hanya 100 sahaja di mana pasukan Kakak berada di bahagian depan. Namun begitu, kita kena ingat pasukan Kakak yang mempunyai hero yang lebih bersifat late game dekat sini. Kalau situasi ini berterusan, pasukan Kakak akan mempunyai kelebihan lebih besar. Konsil digunakan oleh Minzal dekat sini mencari mangsa, disedari oleh Mirul. Ditarik dengan begitu baik dan akhirnya heavy spin dibazirkan oleh Minzal. Ini akan menjadi sebuah informasi yang cukup baik. Satu Iron Hook untuk satu heavy spin memang cukup berbahaya. Lihat, inilah dia masalah yang berlaku. Minzal bakal ditumbangkan tanpa sebarang heavy spin untuk pemain ini bertahan. Dan akhirnya Lord bakal muncul. Mam juga berjaya untuk dapatkan Bad Boy. Masih lagi ada Brilliance. Tapi Iron Hook akan dilepaskan mungkin. Tapi Bad Boy akan ditumbangkan dan tumbukan daripada Mam sebentar tadi. Cuba untuk masuk. Rashmia cuba untuk dapatkan nyawa-nyawa terakhir dari pasukan Red Esports. Tapi mungkin Red masih lagi berjaya untuk melarikan diri setelah mengorbankan 2 orang pemain daripada Karakal. Walaupun berjaya mendapatkan 2 kill untuk pasukan Red Esports, tetapi lihat pasukan Kakak berjaya mengurangkan nyawa alih-alih pasukan Red Esports dan ini menyebabkan kelebihan segi jumlah tersebut tak dapat nak digunakan kepada Lord yang bebas buat ketika ini. Dan sekarang ni, pendapat Adin, apa yang perlu dilakukan oleh pasukan Kakak? Untuk pasukan Karakal sekarang ini, mereka dah capai satu tahap di mana power spike mereka dah boleh dirasai. Pada awalnya kita risau pasal early game potential mereka, tapi sekarang ini dengan adanya power spike, mereka kena harap Minza dapat satu
genggaman ataupun apitan yang cantik untuk memulakan team fight sekarang ini. Cakap pasal team fight, itu telah pun berlaku pada waktu ini. Lot dalam 14,000 nyawanya. Mirul berikan fokus ke atas Ras, namun Mirul akan ditumbangkan terlebih dahulu. Tumbukan dibebaskan oleh Mam, tapi fokus kepada bahagian belakang yang mana Zaid cuba untuk melarikan diri. Namun Ash dapat Rasmiao di belakang belakang. Brilliance juga dipakai Bad Boy dan kedudukan yang berbahaya. Bad Boy akhir tumbang, tapi masih lagi berdika. Tapi Zaid akan terus melipas pedangnya untuk mendapatkan kill yang seterusnya. 3 orang hilang terus untuk tim Karakal. Sementara Ken Miao berjaya untuk mendapatkan satu menara. Cuba mungkin dia untuk mendapatkan lot ini kerana masih lagi ada Retribution berada dalam tangannya. Masih lagi ada pemain-pemain yang lain daripada pasukan Karakal. Masih lagi ada Z untuk memberikan serba sedikit vision. Mam cuba untuk memberikan bantuan sekarang ni. Kedudukan yang cukup berbahaya kalau dia cuba untuk masuk dan akhirnya Lot berjaya untuk dan dari kena baik sekarang ni Ken akan ditumbangkan oleh Mirul. Wow! Dia cuba untuk mencolek Lot, tetapi Mirul telah pun tiba. Jadi tiada jalan keluar untuk beliau sebentar tadi. Namun begitu, sayang, 1000 kali sayang. Di mana Minza sebenarnya telah pun mengunci 3 ahli pasukan Red Esports. Tetapi fokus tim Kakak adalah kawasan yang sebaliknya, menyebabkan tiada follow up yang kemas dilakukan. Dan itu yang membenarkan Red Esports memenangi team fight di kawasan Lot sebentar tadi. Dan sekarang ini, Lot milik pasukan Red Esports pastinya akan membantu mereka untuk melakukan serangan yang seterusnya. Benar sekali, tapi lot ini seakan-akan mudah untuk dilakukan clearance oleh tim Karakal. Yang mana Red Esports akan cuba untuk dapatkan menara di bahagian tengah terlebih dahulu bersama-sama dengan menara di bahagian bawah. Ken baru tumbang sekali saja, tapi Zed dia masuk dengan Blazing Duet, tetapi hanya untuk lakukan clearance saja yang berjaya untuk lakukan Mam. Dengan Afrika mudah untuk main ini melarikan diri. Namun Mam masih lagi berjaya untuk ditumbangkan dengan damage yang cukup besar. Zaid berjaya untuk melarikan diri juga, tapi Minzal ditarik, namun tiada sebarang follow up yang cukup dilepaskan oleh Red Esports. Kerana ianya bukanlah target yang diingini oleh Red Esports dekat sini. Roma hanya akan membazirkan sahaja skill set mereka yang ada. Jadi sekarang ini Red Esports perlu bermain dengan lebih berhati-hati. Di mana seperti yang kita bincangkan pada minit yang 12, tim Kakak telah pun mula tiba. Pintu ataupun tingkat kemenangan mereka telah pun terbuka luas dekat sini dengan 3 hero yang bersifatkan late game dengan adanya Cloud, Lunox dan juga Link. Benar sekali, hero-hero late game itulah yang memberikan mereka kelebihan. Akan tetapi sekiranya mereka tidak berikan fokus ke atas Ash, yang mana kalau kita lihat sekarang ni untuk Ash, dia sudah pun ada mungkin hampir kepada Genius One. Damage ni memang cukup besar. Jadi dengan tanpa sebarang kematian, sememangnya dia akan menyukarkan team fight buat pasukan Karakal. Mam dikunci oleh 3 ahli pasukan Kakak, tetapi masih lagi berjaya menyelamatkan diri. Dan sekarang ini sangat balas dimulakan. Z menjadi target. Masih lagi dikejar oleh Zaid. Z dalam kedudukan berbahaya. Mam cuba untuk melakukan satu zoning out terpaksa. Blazing dia lepaskan, tapi ada beladihan. Terus Zaid akan berjaya untuk dapatkan Z. Z akan tumbangkan, jatuh ke tangan S dengan real wall manipulation. Zaid marah lagi kepada harapan. Cuba untuk dapatkan 1 pada 1. Tapi lihat bagaimana Ken cuba untuk mengawal daripada segi lane untuk memastikan Red Esports terpaksa untuk pulang walaupun mereka ingin meneruskan team fight tersebut. Bijak apa yang dilakukan oleh Ken, mencari peluang, mencari ruang untuk menarik semula perhatian Red Esports daripada memberikan komitmen sepenuhnya untuk melakukan team fight di bahagian bottom lane seperti tadi. Dan sekarang ini Red Esports telah pun mengatur langkah mereka untuk memberikan fokus kepada bahagian tengah. Namun begitu, tim Kakak juga akan cuba untuk mempertahankan outrate di bahagian tengah. Dan sekarang ini apa yang sedang berlaku, Adin? Namun tetapi sekarang ni kalau kita lihat, lot bakal muncul untuk pasukan Red Esports. Mereka boleh untuk dapatkan lot tersebut, tetapi diketahui sepenuhnya sebelum mereka melakukan sesuatu perkara yang bersifat apa yang ada dalam minda Adin pada waktu ini. Tapi lot masih lagi cuba untuk didapatkan oleh pasukan Red Esports walaupun berisiko tinggi. Saya ada tugas orang lain dah jawabkan untuk saya. Ada orang tolong jawabkan. Dan sekarang ini di mana tarik tali di antara kedua pasukan sedang berlaku di kawasan Lot. Di mana Red Esports tahu pasukan Kakak sangat berbahaya. Power spike telah pernah dicapai. Kalau mereka tersilap langkah dekat sini, pasukan Kakak boleh saja mendapatkan kemenangan yang besar di dalam team fight yang seterusnya. Jadi sekarang ini pasukan Red Esports
mengumpan pasukan Kakal untuk melakukan kesilapan daripada segi positioning terlebih dahulu. Sebuah persoalan, Red Esports mereka bawakan Benedetta. Benedetta ini juga boleh lakukan perkara yang sama seperti apa yang Link lakukan, tetapi tidak itu yang dilakukan oleh pemain tersebut. Baru saja saya cakap, barulah dia buat dekat situ. Baru untuk lakukan clearance, kerana sekiranya mereka ingin lakukan satu commit ke atas slot tersebut, perlu untuk ditugaskan seorang pemain untuk lakukan clearance di bahagian atas dan juga bahagian bawah untuk memastikan pasukan Karakal berada dalam kedudukan yang agak sibuk untuk melakukan sebarang kontes. Yang mana sekarang ni serangan dah pun mula untuk dilakukan, tapi mungkin pancingan, mungkin juga satu komitmen yang bakal dilepaskan. Minzal? Satu tarikan dari Minzal akan tumbangkan rendah. Minzal akan jatuh ke tangan Man. Sekarang ni pertempuran yang cukup besar berlaku. Masih lagi ada beladihan. Terus kuncikan ke atas Ras Miao, tapi lihat di belakang backline. Terus Tempest of Blade fokus ke atas Ash. Dia ada lagi real world manipulation. Mal nyawa yang cukup rendah. Bad Boy akan ditumbangkan. Nyawa yang cukup rendah ini akan terus saja didapatkan oleh Zad dan Lord. Adakah saya dapat? Adakah tidak? Ken Miao menguncikan Lord untuk tim Karakal mendapatkan satu kelebihan yang cukup besar. Dimulakan dengan baik oleh pasukan Red Esports, tetapi penghabisannya dilakukan oleh pasukan Kakal dengan jauh lebih kemas lagi. Lihat bagaimana Ken Miao sebenarnya bijak-bijak mencari wang kepada bahagian belakang, mencari Mal, mencari Ash, memaksa mereka tak mampu untuk memberikan apa-apa efek di dalam team fight sebentar tadi. Dan sekarang ini Lord milik pasukan Kakal dalam perjalanan di bahagian tengah akan cuba dijatuhkan oleh Mal bersama dengan Zaid dengan begitu pantas dekat sini. Tak ada masalah dengan carry yang dikenali sebagai Tank Slayer, namun begitu rotasi dilakukan oleh pasukan Karakal. Oh, sekarang ini pasukan Karakal, adakah mereka ingin terus masuk ataupun ini hanyalah satu perjuangan untuk menunggu kepada wave yang seterusnya? Tapi Lord masih lagi ada. Lord berjaya untuk dibersihkan, namun ini terterit. Dua telah pun dimusnahkan. Ini sememangnya sebuah kemenangan yang besar untuk tim Karakal setelah mendapatkan Lord tersebut. Sangat besar, terutamanya minion wave selepas ini akan mempunyai kelebihan yang sangat besar kepada pasukan Karakal. Red Esports pula perlu bermain secara bertahan dekat sini, tetapi mereka hanya berharapkan kepada Benedetta dengan Electro Final Blade dekat sini untuk melakukan clearance wave. Adakah hanya mencukupi? AI winning prediction juga telah mengatakan 74%. Game ini akan dimenangi oleh pasukan Karakal. Wow, ini adalah sememangnya bergantung kepada Iron Hook daripada Mirul. Kalau didapatkan pemain-pemain yang sepatutnya, kalau dia berjaya untuk gunakan game sense-nya sebaik mungkin pada ketika ini, sememangnya pasukan Karakal akan menghadapi sebuah masalah. Tetapi terlebih dahulu kita akan Zal menjumpai Zaid. Kalau dijumpa pemain-pemain selain daripada Zaid, saya rasa mungkin akan ada heavy spin yang dilepaskan. Sebab kalau kita lihat tadi pun, Mam juga tak mampu untuk ada damage-damage yang mampu untuk dikeluarkan oleh Karakal. Lihat DPS mereka, Lunox, Cloud. Wow, cukup seram bila tiba di pasal late game ini. Dan perlu diingatkan di mana ianya berlaku secara burst damage. Dengan begitu pantas menyebabkan Red Esports tak mempunyai masa untuk memberikan serangan balas secara perlahan. Dan sekarang ini di mana Red Esports seperti semakin lama semakin kecil, ruang mereka boleh bergerak secara bebas dekat sini. Benar sekali. Lihat tahu damage yang mampu untuk mereka dapatkan dengan Lord push tersebut. 19,000. Memang cukup-cukup besar. Dua inhibitor turret berjaya untuk dimusnahkan oleh mereka. Ini adalah sebuah kelebihan yang besar kalau kita bermain Link dalam sebuah pasukan. Dan mereka juga ada kelebihan daripada segi lane. Jadi Link tersebut boleh untuk kurang daripada segi bebanannya untuk melakukan lane management daripada lane di bahagian bawah tersebut. Ini akan memberikan satu bebanan tersebut kepada Zaid yang menggunakan Benedetta untuk pasukan Red Esports. Dan itu juga memberikan kelebihan yang besar terhadap pasukan Karakal apabila mereka ingin bermain tarik tali di kawasan Lord, disebabkan mobility yang jauh lebih tinggi ada terhadap pasukan Karakal yang boleh lakukan clean wave kemudian datang ke kawasan Lord, tetapi conceal digunakan. Ya, conceal telah pun digunakan, telah pun dibazirkan sebenarnya. Sekarang ini Mam bergerak ke bahagian hadapan, perlu untuk berhati-hati. Rush sudah pun bersiap sedia dengan Immortality, begitu juga dengan Minzal. Hanya Mirul saja ada Immortal untuk pasukan Red Esports. Selain itu juga ada juga Zaid. Namun Mam, seperti apa yang saya katakan, satu bebanan untuk lane tersebut dikliarkan terlebih dahulu. Lihat Ken berada di bahagian atas, telah pun diketahui kedudukannya. Minzal masuk dengan conceal, tapi akhirnya bakal mengundurkan diri terlebih dahulu. Tarik tali sekarang ini. Inilah orang kata kata pepatah, digenggam takut mati, dilepas takut terbang. Risiko yang tidak ingin diambil oleh kedua-dua pasukan ini untuk tidak melepaskan sesebuah ganjaran tersebut. Dan lihat kawalan minion yang dilakukan oleh pasukan Karakal memaksa tekanan diberikan kepada bahagian atas. Red Esports terpaksa memilih Lord ataupun minion. Inilah dia sebuah pilihan yang akan menentukan kemenangan dan juga kekalahan. Zaid cuba melakukan clearance dengan Electro Final Blow, tapi lihat team fight yang terus saja dileraikan
dilakukan oleh Karakal. Setelah berjaya untuk dapatkan lot tersebut, Red Esports terpaksa untuk memikirkan pertahanan terbaik mereka berhadapan dengan Evolve Luminous Lord. Memberikan fokus kepada objektif sahaja, dapat objektif bersurai. Red Esports tak sempat nak mengambil peluang mendenda pasukan Karakal yang mendapatkan lot seperti tadi. Dan kali ini dengan ketiadaan 2 inhibitor turret untuk melakukan pertahanan bukanlah satu tugas yang mudah. Pasukan Karakal mempunyai peluang yang sangat besar untuk mendapatkan kemenangan. Ya, benar sekali. Sekarang ini Lord mula untuk berarak di bahagian tengah. 5 orang menentang dengan 5 orang. Immortality masih lagi ada untuk 3 orang pemain front line. Barisan hadapan untuk Red Esports. Elite Final Blow sebagai pembuka bicara. Tapi lihat bagaimana Karakal masuk. Cuba dapatkan menara tersebut. Real World Manipulation sekalipun tidak akan bermakna kerana menara ini akan dimusnahkan. Red Esports